untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kerahmatan dan kebaikan dengan kita berkuliah di pagi yang barakah ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini di Sayyidul Ayyam, penghulu hari yang Allah ciptakan ini, iaitu pada hari Jumaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis yang baik ini dengan pertemuan yang membina keimanan, ketakwaan dan membuahkan amal-amal saleh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi bimbingan kepada kehidupan kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kerahmatan, keredaan, pengampunan dan juga keberkatan daripadanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk pagi ini seperti biasa, iaitu pada setiap pagi Jumaat, perbincangan kita adalah berkaitan tentang hadis kudusi, iaitu hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pagi ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya nak bawa satu ayat daripada Al-Quran, maksudnya terus daripada firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang salah satu daripada nikmat yang Allah Taala sediakan di dalam syurga nanti adalah nikmat berhari raya. Nah, sebenarnya kita berada di dalam bulan Syawal ni, kita saling berkunjungan, saling bergembira, berziarah dan sebagainya. Ketahuilah di hari akhirat nanti di syurga Allah, hari-hari di dalam syurga adalah hari raya. Hari-hari di dalam syurga Allah adalah hari raya. Saya tak pasti sama ada kita pernah bincang ataupun tidak, tetapi saya rasa macam belum lah. Tapi kalau dah bagi tahu kalau dah maklumkan awal lah supaya mungkin kita boleh bawa perbincangan yang lain. Tetapi kerana saya merasakan kesesuaian dengan suasana hari raya hari ini, maka saya nak bawakan kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada ayat-ayat berkaitan tentang syurga menunjukkan kepada kita hari-hari di dalam syurga Allah adalah hari raya. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok pada surah At-Tur, surah yang ke-52 pada ayat yang ke-17. Ya, saya sharekan terjemahan ayat ini supaya kita tengok. Okey. Allah Subhanahu wa taala memulakan perbincangan berkaitan tentang syurga ini adalah dengan ayat kata Allah Taala, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di dalam syurga Allah dan mereka akan tenggelam di dalam kenikmatan. Allah Taala mensifatkan sifat ahli syurga itu dengan sifat takwa. Dan sifat ni adalah ganjaran yang Allah berikan pada orang yang berjaya menempuh Ramadan dia kan. Allah Taala sebut yang Allah Taala sebut la'allakum tattaqun. Bila Allah Taala kata wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, berpuasalah kamu seperti mana puasa orang terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah Taala sebut.
objektif kita beribadah Ramadan ini adalah untuk capai takwa. Takwa tu apa? Dia akan terzahir pada bulan Syawal, iaitu kita masih lagi mentaati perintah Allah dan kita masih lagi berkasih sayang dengan sesama manusia. Ini kita dah bincangkan ayat sebelum ni. Ya, Okey, kita dah bincang dah sebelum ni berkait dalam bulan Ramadan dahulu, dan ada pun hari tu kita ada cerita tentang Syawal. Salah satu daripada sifat ataupun cara kita meraihkan Ramadan dan juga Syawal itu adalah dengan takwa. Ibadah-ibadah yang telah kita bina di dalam bulan Ramadan perlu diteruskan pada bulan Syawal, sebab itu adalah sebahagian daripada takwa. Jaga hubungan dengan Allah. Dan pada bulan Syawal juga menzahirkan takwa itu adalah menjaga hubungan dengan manusia. Sebab itu kita ada saling berziarah, saling berkunjungan, saling mendoakan, saling memaafkan. Sebab itu adalah sifat kepada takwa. Takwa al-muttaqin. Jadi Allah highlightkan penghuni syurga itu sifatnya adalah dengan sifat takwa. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Okey. Sekarang ni Allah Ta'ala kata apa? Orang ni akan masuk di dalam jannat. Dia akan masuk di dalam syurga Allah. Wa na'im, dan dia akan tenggelam di dalam kenikmatan. Allah memberikan jaminan. Orang yang bertakwa ni, dia akan dapat masuk syurga. Kenapa Allah jamin macam ni tuan-tuan? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebab kebiasaannya mujahadah untuk melakukan amal saleh dan berbuat baik dengan manusia ni bukan benda senang. Boleh jadi kita ni buat baik dengan orang, kita buat baik dengan orang, tetapi orang tak membalas kebaikan tu, itu sangat menguji keikhlasan kita. Betul tak? Kita cakap baik-baik, kita cuba berakhlak dengan dia, kita jamu dia. Kadang orang ni acuh tak acuh je dengan cara kita. Yang itu sangat-sangat memberi kesan kepada ni hati kita ni. Sangat memberi kesan kepada keikhlasan kita. Maka Allah Ta'ala jamin, tak apa, kamu teruskan jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan manusia, Allah jamin tempat kamu adalah di dalam syurga. Dan Allah jamin, wa na'im, kamu juga akan tenggelam di dalam kenikmatan. Allah jamin tenggelam dalam kenikmatan. Ini satu ganjaran yang sangat besar. Kenapa besar? Sebab kalau kita baca dalam surah Yasin, Allah Ta'ala sebut apa? Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni syurga Allah, mereka berada di dalam syurga Allah dalam keadaan syughul. Dalam keadaan syughul. Syughul ni apa? Syughul ni artinya mereka sibuk di dalam kegembiraan. Bayangkan penghuni syurga di syurga Allah dalam keadaan sibuk. Dia ralit dengan kenikmatan. Dia macam anak kita lah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi YouTube dekat anak cucu kita, bagi telefon, habislah, makan pun tidak, solat pun tidak, mandi pun tidak, apa pun tak buat. Dia sibuk dengan TV dia sibuk dengan gadget dia. Betul kan? Allah Ta'ala nak beri kepada penghuni syurga, mereka akan ralit dengan kenikmatan-kenikmatan dalam syurga Allah. Jadi kita maksudkan mereka tenggelam di dalam kegembiraan, tenggelam dengan kesenangan dan kenikmatan di dalam syurga Allah. Itu jaminan pada orang yang bertakwa. Jadi berbaloi untuk kita jadi orang bertakwa ni. Okay? Baik, yang kedua, Allah kata apa? Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Nikmat yang paling awal Allah beri pada penghuni syurga ni adalah nikmat, perhatikan ibu-ibu, fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersenang lenang dengan apa kurniaan Tuhan kepada mereka. Okay? Mereka akan bersenang lenang. Fakihin ni dia bererti bersenang lenang, bergembira, bernikmat-nikmat dengan semua kurniaan Tuhan. Benda yang paling asas sekali, Allah nak kata apa? Apa keperluan manusia dalam bentuk individu, semua Allah beri. Itu maksud fakihina bima atahum rabbuhum. Apa kurniaan Tuhan kepada penghuni syurga, semua nikmat belakalah. Semua kegembiraan dan semuanya adalah kesukaan manusia. Itu perkataan fakihin. Yang kedua,
Allah memberi jaminan nikmat perlindungan. Wa waqahum rabbuhum azabu jahannam. Iaitu jaminan pemeliharaan Allah daripada azab neraka jahannam. Saya nak sebut macam ni ibu-ibu. Kalau kita belajar dalam ilmu teori manusia ni dia ada banyak keperluan kan. Saya tak ingatlah apa nama dia. Kita ada keperluan-keperluan kita. Keperluan yang paling asas adalah keperluan nikmat perlindungan. Kita kena ada rasa secure, keselamatan. Dan yang kedua adalah nikmat-nikmat asas. Kenapa? Manusia sangat memerlukan kepada nikmat asas. Contoh kita hari ni baik. Kenapa kita baik? Sebab keperluan kita cukup. Cuba bayangkan hidup kita agak sedikit susah. Allah sempitkan rezeki kita. Lalu kita ni tak cukup keperluan. Ada anak, ada cucu yang kecil perlukan kepada susu. Tapi kita tak ada duit belanja untuk beli susu. Apa yang kita buat? Percaya atau tidak? Manusia sanggup mencuri untuk memenuhi keperluan dia. Percaya tidak? Percaya kan? Sebab ramai manusia melakukan seperti itu. Jadi Allah Ta'ala jamin pada penghuni-penghuni syurga Allah, kamu masuk syurga Allah nanti semua keperluan asas semua dapat. Dan semua keperluan itu adalah diselimuti dengan kenikmatan dan kegembiraan. Itu jaminan. Okay, sebab dekat dunia hari ini, manusia boleh berubah watak kalau keperluan dia tak mampu dipenuhi. Dia sanggup mencuri untuk dapatkan susu, dapatkan beras, dapatkan tepung, dapatkan keperluan-keperluan asas. Okay? Jadi Allah beritahu, nikmat syurga paling asas ni, semua nikmat individu semua dapat. Dan yang kedua, Allah beri jaminan perlindungan. Saya tak pastilah kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah dulu, tengok anak-anak kita ataupun kita dulu belajar di asrama. Dalam asrama tu dalam keadaan semua orang sama je tetapi mesti ada yang jadi ketua. Kan? Semua orang takut dengan dia. Sebab apa? Manusia ni dia ada sifat untuk memberi perlindungan pada diri sendiri. Kalau dia rasa terancam ataupun dia rasa tak selamat, maka watak dia akan berubah menjadi watak yang agak liar. Itu automatik. Itu sifat manusia. Jadi pada ayat ke-18 ni Allah jamin. Bukan sekadar keperluan kamu dipenuhi, bahkan kami memberikan perlindungan keselamatan kepada kamu daripada azab neraka jahannam. Okey. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya di hari akhirat manusia ni melepas daripada azab neraka itu adalah sebesar-besar nikmat. Manusia untuk ke syurga Allah, manusia tahu kita semua tak asal layak. Sebab kita dalam keadaan mengetahui amal-amal yang kita lakukan. Mengikut amalan saya percaya saya tak layak untuk masuk syurga Allah. Tetapi untuk lepas daripada azab neraka, itu impian semua manusia di hari akhirat. Semua. Tetapi Allah Ta'ala jamin bagi penghuni syurga, dia sekali masuk dalam syurga, semua dia dapat. Dan apabila dia masuk syurga, Allah jamin sekali-kali dia tidak akan diazab dengan azab api neraka. Ini adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, saya tak nak bincang ni panjang sebab kita ada benda yang lagi seronok untuk kita bincang. Ini saya nak nampakkan dahulu. Ayat yang ke-19, Allah Ta'ala sebut nikmat berikutnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kulu washrabu hani'a bima kuntum ta'malun, kata Allah. Lalu kata Allah, makanlah dan minumlah seenak-enaknya setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Okey, ibu-ibu perhatikan sungguh-sungguh ayat ni ibu-ibu. Kalau ibu-ibu perhatikan pada ayat ini, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, perkataan ayat 18 ni Allah menggunakan kata ganti nama ketiga, iaitu mereka. Tengok, mereka bersenang lenang, Tuhan mereka. Kemudian Allah kata mereka dipelihara oleh Tuhan daripada azab neraka. Allah kata mereka, itu kata ganti nama ketiga. Siapa mereka? Penghuni syurga. Mereka dekat situ adalah penghuni syurga. Tapi pada ayat yang 19 Allah tukar. Allah menggunakan kata ganti nama kedua.
Allah tak katakan lagi penghuni syurga itu adalah mereka. Tetapi Allah menggunakan perkataan kamu. Makan dan minumlah kamu. Makan dan minumlah kamu, kata ganti nama kedua. Dan Allah menyebut sebab apa yang kamu kerjakan, kamu. Allah menggunakan kata ganti nama kedua merujuk kepada penghuni syurga. Tadi Allah kata mereka itu penghuni syurga. Sekarang Allah kata kamu itu adalah penghuni syurga. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam ni ibu-ibu? Tadi mereka, sekarang kamu pula. Rasa-rasalah siapa yang boleh jawab. Kenapa tiba-tiba ada perubahan kata ganti nama ni? Tadi mereka, sekarang jadi kamu. Ada yang nak cuba tak? Ada yang nak cuba? Selalu yang cuba ni Kak Azrina. Mana Kak Azrina? Masya-Allah Ustaz. Dia maknanya pada ayat seterusnya tu spesifik. Allah ingatkan untuk diri. Kalau saya baca, saya terus fokus untuk diri saya. Sedangkan tadi untuk penghuni keseluruhannya. Tapi maknanya ayat ni penekanan lebih detail lah. Maknanya peringatan untuk diri saya sendiri. Betul ke Ustaz? Okey, baik. Itu pandangan daripada Kak Azrina. Okey, siapa lagi? Ada nak cuba? Ataupun satu lagi, kamu ni kepada Rasulullah SAW, betul tak? Ya Allah, itu tadabbur yang selalu saya jumpa lah. Maaf Ustaz, pagi ni tak apa. Kita cubalah kan, tak apa. Okey, baik. Ayat 19 ni, kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba tukar kata ganti kepada kamu? Ada dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan kepada seluruh pembaca-pembaca Al-Quran ni, dalam syurga nanti, penghuni syurga bukan sekadar mendapat nikmat secara zahir. Nikmat zahir tadi nikmat perlindungan. Kan? Kemudian semua kurniaan Tuhan adalah nikmat dalam syurga. Itu bukan sekadar tu je. Apatah lagi dia akan dapat nikmat zahir, dapat makanan, dapat minuman yang lazat-lazat. Itu nikmat zahir. Tetapi Allah nak bagi tahu, nikmat batin pun mereka akan dapat dalam syurga. Iaitu nikmat melihat Allah dan nikmat bercakap langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah kata kamu makanlah dan kamu minumlah, itu adalah gambaran penghuni syurga akan melihat Allah secara langsung dan penghuni syurga akan bercakap dengan Allah secara langsung. Dan itu adalah kemuncak kenikmatan di dalam syurga Allah. Sebagai contoh macam ni. Kalaulah kita ada majlis open house ataupun majlis kenduri kahwin, kita datang makan je. Kena kahwin kan, orang jemput kan. Kita datang makan, kita balik. Puas hati ke tak puas hati? Puas hati ke tak puas hati? Tak puas hati. Kenapa tak puas hati? Macam apa? Datang tu nak makan je. Macam tu lah lebih kurang. Dia mesti ada satu perasaan. Kita mesti nak jumpa dengan tuan rumah, betul tak? Ya betul. Kita ada satu perasaan personal. Ya. Ada satu hubungan secara personal dengan tuan rumah. Saya nak jumpa dengan tuan rumah, saya nak berbual dengan tuan rumah. Apatah lagi perbualan tu lama dengan tuan rumah. Kita rasa sangat dihargai. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hargai seluruh penghuni-penghuni syurga Allah. Saya pernah sebut sebelum ni dalam kupasan hadis yang lain. Kita kalau rasa tertekan, selalunya manusia akan pergi ke air terjun, melihat air terjun rasa tenang. Pergi ke lautan, tengok lautan rasa tenang. Kan? Kita panjat gunung ganang, tengok gunung ganang kita rasa tenang. Kita melihat makhluk Tuhan yang bernama air terjun, lautan, gunung ganang kita rasa tenang. Bayangkan kalau kita melihat Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk tu, dia lebih menenangkan. Apatah lagi bercakap langsung dengan Tuhan yang menciptakan tu, lebih menenangkan. Okay. Jadi, begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan rasa gembira kepada penghuni syurga ni. Kamu bukan sekadar dapat nikmat zahir, makan, minum dan sebagainya. Tapi nikmat yang lebih besar yang kamu tak boleh nak cerita pada orang adalah nikmat kamu melihat Tuhan dan nikmat kamu bercakap langsung dengan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala akan kata pada penghuni syurga, kamu makanlah. Allah alu-alukan kedatangan kita. Dan lebih hebat lagi Allah kata apa? Bima kuntum ta'malun. Semua makanan yang enak-enak ni, yang lazat-lazat. Allah kata hani. Hani tu maksudnya enak dan lazat. Semua makanan ni adalah setimpal dengan amal yang kamu lakukan. Kalau kita faham ayat ni, sebenarnya kita tahu apa yang kita dapat nikmat dalam syurga tak setimpal dengan amalan kita.
Amalan kita sangat sedikit berbanding dengan nikmat syurga Allah yang mencurah-curah. Tetapi Allah sahaja sebut, kamu makanlah, ambillah nikmat ni setimpal dengan amal kamu. Sebenarnya Allah Ta'ala bukan nak kata amal kamu ni setanding dengan ganjaran, tak. Tetapi Allah memuji-muji amal yang pernah kita lakukan. Allah memuji-muji amal yang pernah kita lakukan. Ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menunjukkan penghargaan dia. Sebab dia Tuhan yang asyakur kan. Dia appreciate amalan-amal daripada hamba-hambanya. Amal kita tak setimpal dengan ganjaran Allah. Ganjaran Allah lebih besar. Tetapi bila Allah kata bima kuntum ta'malun adalah pujian Allah kepada amal-amal kita. Bayangkan kalau kita bekerja dengan seorang majikan. Majikan kata, baguslah awak ni, kerja awak ni kemaslah. Apa kita rasa? Kita rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku. Kita rasa sangat-sangat dihargai. Itu adalah keperluan kepada manusia. Dan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dalam syurga Allah. Okey? Baik, itu salah satunya. Okey. Ayat 18, ayat 19. Okey, poin yang kedua pada ayat 19 ni, kenapa Allah kata kamu? Sebab Allah nak tunjukkan sebenarnya ayat ini bukan cerita pasal orang. Bukan cerita pasal orang lain. Sebab ada orang mungkin dia kata, kenapa saya nak tahu kan? Ini bukan cerita pasal saya, ni cerita pasal orang lain. Ada orang wataknya macam tu kan. Saya tak nak tahu pasal orang lain, saya nak tahu pasal diri saya. Allah Ta'ala nak tunjukkan pada ayat 19. Cerita penghuni syurga ni bukan cerita tentang orang lain. Tetapi dia adalah cerita tentang kamu. Siapa kamu? Kamu yang membaca Al-Quran. Kitalah orang yang berpotensi untuk dapat nikmat-nikmat ini. Okey, kitalah orang yang berpeluang untuk mendapat nikmat-nikmat ini. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ayat-ayatnya kepada kita. Okey, baik. Kemudian setelah kita dapat tadi nikmat perlindungan, nikmat keselamatan, nikmat keperluan hidup, nikmat makan, nikmat minum, nikmat batin, dia hargai, semua dapat. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat 20. Allah kata nikmat yang berikutnya, muttaqiina ala sururim masfufah. Di sini ada dua nikmat Allah sebut. Okay. Dekat sini Allah sebut ada dua nikmat. Kalau ibu-ibu baca kat sini, dia sebut perkataannya muttaqiin ni adalah duduk berbaring kan. Muttaqiin Allah. Muttaqiin ni di dalam bahasa Arab, dia datang daripada perkataan ittika. Ittika ni adalah kerusi yang condong 45 darjah. Sebab kalau kita duduk tegak macam ni 90 darjah, kita sebut sebagai al-kursiyu. Kerusi lah. Kalau kita berbaring 180 darjah, dalam bahasa Arab disebut as-sariru. Katil, tempat pembaringan. Tetapi kalau disebut muttaqiin ataupun ittika, itu adalah kerusi malas. Kerusi kita akan berehat-rehat, bersantai-santai. Itu muttaqiin. Dan saya pernah sebut sebelum ni kan dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata kita punya muttaqiin nanti adalah dia punya cushion dia adalah diperbuat daripada istabrak. Cushion kita tu akan dibuat daripada istabrak, iaitu daripada sutera yang paling tebal dan paling sejuk. Itu ibu-ibu boleh baca dalam surah Rahman, tak salah saya ayat 55. Istabrak Allah sebut manusia akan fi batainuha min istabrak kan. Dia punya dalaman dia, cushion dia adalah daripada sutera tebal. Bayangkan cushion ni kalau daripada sutera tebal, kita tak tahulah dia punya finishing dia macam mana. Memang betul-betul empuk lah, betul-betul selesa, betul-betul seronok lah duduk atas dia. Perkataan muttaqiin dekat sini, Allah nak cerita tentang apa? Nikmat kerehatan. Dan dia sangat sinonim dengan nikmat kediaman. Kita boleh faham lah. Sebab semua orang akan dapat tempat duduk yang khusus di dalam syurga Allah. Kerusi-kerusi yang dia duduk, kediaman-kediaman yang mereka duduk adalah custom made. Warna dia, wangian dia, rupa bentuk dia, interior design dia dan segala-galanya adalah mengikut cita rasa kita. Okay? Dia bukan mengikut bentuk lain, dia mengikut cita rasa kita. Sebab itu saya pernah sebut dalam surah As-Sajadah dulu,
Allah Ta'ala menyebut nikmat syurga itu adalah seperti min qurrati a'yun, adalah penyejuk mata. Sebab penyejuk mata ni selalu kita sandarkan kepada anak-anak. Setiap anak yang Allah kurniakan kepada kita, inilah anak-anak yang paling hebat di mata seorang ibu dan seorang ayah, biasa kan. Jadi macam mana pun anak kita, dia yang paling terbaik di mata kita. Macam itulah nikmat dalam syurga. Semua orang dapat nikmat khusus dalam syurga. Dan semua nikmat itu adalah mengikut kehendak kita. Custom made lah. Okay. Jadi Allah sediakan ada nikmat yang berikut, nikmat kediaman, nikmat tempat tinggal. Pada ayat ni juga ada perkataan masfufah. Masfufah dekat sini adalah menunjukkan kita bukan duduk bersendirian, tetapi ada tempat duduk yang akan masfufah ni maksudnya tersusun. Kalau di sini ditulis berderet kan. Tetapi dia kata apa? Dia dalam keadaan tersusun. Tersusun dekat sini ibu-ibu, dia menunjukkan kepada kita penghuni syurga ni akan duduk berdekatan di antara mereka. Dan mereka akan berbual-bual di antara mereka. Artinya pada ayat 20 ni ada satu lagi nikmat, iaitu nikmat bersosial. Ni manusia perlukan kepada sosial kan. Kita PKP tak keluar rumah, stres tak? Stres. Dapat keluar sekejap pun rasa nikmat dah, tenang dah. Kita akan suka hidup macam tu. Duduk dalam keadaan kumpulan, kita ada circle-circle yang positif. Kita memang suka je, ini sifat manusia. Jadi Allah bagi, kamu ada nikmat kediaman. Dalam masa sama, kamu akan ada nikmat bermasyarakat. Kamu akan berkomunikasi. Kamu akan bersosial dengan orang lain. Kamu takkan stres lah duduk dalam syurga ni. Ada orang duduk dalam istana stres. Betul tak? Duduk dalam istana stres. Kenapa istana stres? Sebab dia tak dapat bergaul. Dia tak boleh pergi ke pasar. Dia tak boleh pergi tu macam-macam. Akhirnya dia ambil keputusan, saya nak hidup macam orang biasa. Selebriti kata, saya rasa tak sukalah hidup depan lensa kamera ni. Sebab kehidupan saya diperhatikan. Sebab dia tak dapat kehidupan normal dia. Saya nak duduk, bersosial, bermasyarakat, tak dapat. Allah beri kepada penghuni syurga Allah. Ada perkataan masfufah. Okey. Kemudian ayat yang sama juga Allah kata apa? Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dalam syurga nanti ada satu lagi nikmat, iaitu kita semua akan dikahwinkan. Nikmat berpasangan. Semua manusia akan hidup dalam keadaan nikmat berpasangan. Okey? Artinya di dalam syurga Allah tidak ada yang membujang. Saya minta maaf saya sebut, tidak ada yang menduda dan tidak ada juga yang menjanda. Semuanya dalam keadaan berpasangan, berkahwin. Kalau ibu-ibu perhatikan daripada ayat kita bincang tadi, 17 sampai ayat 20, pada ayat-ayat ini saja, ibu-ibu boleh nampak. Semua nikmat di dalam syurga ni, yang Allah sebut pada peringkat awal ni adalah nikmat dalam bentuk individu. Semua keperluan individu ni semua Allah penuhi. Okay, semuanya. Kita nak rasa ada nikmat makan minum, ada. Kita nak ada nikmat kediaman, ada. Kita nak nikmat berpasangan, ada. Kita nak nikmat rasa selamat, ada. Kita nak nikmat bersosial, ada. Semua segala-galanya ada. Allah Ta'ala berikan kepada penghuni-penghuni syurga Allah. Okey. Kamira kata, kalau suami atau isteri di dunia boleh sama juga ke pasangan kita di syurga itu, Ustaz? Ya. Kita akan berpasangan dengan pasangan-pasangan kita di dunia. Okay. Cuma kalau ibu-ibu tanya detail, saya tak tahulah. Saya tak pasti. Contohlah dia kata, suami ni dah kahwin dengan seorang isteri, isterinya mati. Suami kahwin baru. So dia jumpa dekat syurga nanti siapa isteri dia? Itu saya tak mampu jawab lah, saya tak tahu. Okay. Okay. Baik, tapi semuanya dalam keadaan berpasangan. Okay. Cumanya, saya rasa dah pernah bincang lah berkaitan tentang bidadari ni kan. Bidadari ni sebenarnya Allah Ta'ala sebut tentang fitrah kepada semua manusia. Fitrah lelaki ni kecenderungan dia adalah kepada wanita. Kecenderungan ni saya sebutkan dahulu bukan menunjukkan kepada seksual, kecenderungan kepada wanita ni. Tetapi fitrah lelaki ni Allah Ta'ala letakkan kecenderungan pada wanita ni adalah untuk memberikan perlindungan. Dia ada rasa sayang pada wanita ni ada.
dan dia akan rasa untuk beri perlindungan dan keselamatan wanita ni ada. Saya pernah berikan contoh dahulu, macam kita ada anak. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Cucu lelaki, cucu perempuan. Yang pertama, yang kedua lelaki. Yang ketiga perempuan. Masa anak kita yang lelaki pertama, yang kedua ni, betul. Bonda betul, protektif lah. Dia antara lelaki dengan lelaki bergaduh ni, adik-adik ni bergaduh ni. Dia abang ni. Tetapi datang adik perempuan dia pula minta abang ni kalah. Betul tak? Abang tu akan mengalah. Walaupun adik perempuan, kalau adik lelaki dia sanggup bertelaga, dia sanggup bergaduh, pukul pun sanggup. Tapi kalau adik perempuan dia minta, kalah dia. Tak apalah, ambil lah. Dia marah-marah tapi tak apalah, ambil lah. Ikutlah. Dia mesti mengalah macam tu. Itu adalah sifat semula jadi bagi seorang lelaki. Okay? Jadi Allah Ta'ala beri macam tu. Itu fitrah dia. Yang kecenderungan kepada wanita. Jadi Allah Ta'ala letakkan apa yang memenuhi kehendak seorang penghuni syurga dalam kalangan lelaki, keinginan pada wanita. Manakala wanita pula, bila dia tahu, ini bagi contoh je. Suami dia, orang yang dia sayang tu ada keinginan pada wanita lain, automatik lah. Dia akan rasa tercabar lah dan dia akan jadi cuba yang lebih baik. Ini contoh. Ini pandangan para ulama secara fitrah macam tu. Ataupun juga ibu-ibu, seperti mana kita pernah bincang dulu sedikit dalam surah Al-Waqi'ah, bila Allah Ta'ala letakkan sifat kepada penghuni syurga, inna ansha'nahunna insya'a, kata Allah kan. Faja'alnahunna abqara, kata Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu. Sebenarnya untuk tunjukkan kepada kita, bidadari syurga ni adalah kecantikan yang paling minima bagi seorang wanita yang berada di dalam syurga Allah. Kecantikan paling minima. Kenapa saya kata macam ni? Sebab bidadari ni memang Allah ciptakan sebagai bidadari. Kalaulah dia yang tak pernah rasa susah, yang tak pernah teruji dengan ujian kehidupan dunia ni, boleh dapat kecantikan seperti itu di dalam syurga Allah, wanita-wanita dunia yang pernah diuji dengan kesabaran, ketabahan, kesusahan, ketaatan dan sebagainya, mereka masuk syurga Allah, mereka lebih layak untuk lebih cantik daripada bidadari. Yang ini kita kena faham lah. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat-ayat ini, bukan untuk menyakiti wanita, wanita tak ada bidadara pula, tidak. Tetapi ini adalah dalam bentuk psikologi. Bahkan di dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW sebut, lelaki keinginannya pada wanita tu ada, protektif, penyayang dan sebagainya. Tetapi wanita pula kecenderungan dia adalah pada nikmat. Okay, pada nikmat. Sebab kalau kita baca dalam hadis, Nabi kata apa? Di dalam syurga nanti ada satu hari disebut sebagai di dalam seminggu di dalam syurga nanti adanya pasar. Ada pasar di dalam syurga Allah. Dan di pasar itu tidak ada yang membeli, melainkan semuanya diambil saja. Dan pasar dalam syurga ni kita tak boleh bayang macam pasar tani lah. Pasar karat ke, pasar tani ke, pasar mingguan, pasar malam, tidak. Pasar dekat situ adalah merujuk macam butik, pavilion, shopping complex, macam itulah. Harrods dekat London tu contoh. Itulah bayangan dia. Kita pergi satu butik ke satu butik, bukan beli dah. Ambil saja, saya berkenan ni, ambil. Dia memenuhi keinginan dan kenikmatan bagi seorang wanita. Itu perkara yang kita tak boleh nafikan. Keinginan wanita seperti itu. Dia akan ralit dengan nikmat-nikmat. Semua nikmat ni akan banyak. Jadi dia akan ralit dengan kenikmatan. Mungkin ada ibu-ibu yang kata, saya tak setujulah dengan pandangan. Ini sebab pandangan kita boleh bersetuju ataupun tak bersetuju. Tapi saya datangkan contoh macam ni. Waktu ibu-ibu mula berkahwin, suamilah 100% cinta saya pada dia. Contohlah. Cinta seorang ibu kepada ayah dia, suami dia ni 100%. Tapi bila dia dapat anak, automatik separuh tu cinta dia pada anak lebih daripada cinta suami dia. Dapat anak kedua, separuh lagi cinta suami tu pas kepada anak. Dapat anak ketiga, separuh lagi cinta suami tu pas kepada anak. Ini sifatlah bagi seorang wanita. Kita tak boleh nafikan. Dan suami pun kalau dia faham benda ni, dia tak tergurus hati. Sebab itu kalau kita perhatikan, suami ni dia boleh ambil takaful untuk isteri dia. Contoh kan.
Dia kalau dia ada EPF, minta maaf lah kalau ibu-ibu bonda-bonda daripada Brunei, tak jelas lah. EPF ni macam simpanan lah. Dia boleh letakkan penama kedua tu nama isteri dia. Tapi isteri kalau ada EPF, jarang-jarang penama tu suami. Selalu penama tu adalah anak-anak dia. Jarang dia ada percaya kepada suami tu. Itu memang fitrah. Okay. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan di dalam syurga Allah, Allah akan memenuhi kenikmatan-kenikmatan mengikut kehendak manusia. Sebab itu kita tak boleh judge nikmat dalam syurga ni mengikut akal kita. Dia dapat, kenapa saya tak dapat? Dia bukan macam tu. Kita tanya pada diri kita, apa fitrah saya sebenarnya, keinginan saya. Dan syurga akan memenuhi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Macam mana boleh tahu Bukan tahulah. Saya tak tahu pun, tapi itulah fitrahnya kan. Isteri saya pun macam itu juga, sama je. Dia ada kat sebelah ni. Okey, baik. Kita tengok ayat yang ke-21. Okey, tengok ayat 21 ni dia lebih menarik. Ini kita nak bincang lebih panjang sikit. Pada ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inilah ayat yang menjadi dalil yang hari-hari di dalam syurga Allah adalah hari raya. Sebab Allah kata apa? Wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang beriman. Okey, sebelum saya sebut ayat ni. Baru ni saya tengok ada satu video tau. Ada orang share lah. Dia interview antara lelaki dan antara perempuan. Dia interview wanita-wanita ni satu dunia Bila dia tanya wanita, kalaulah diberikan pilihan sama ada awak mati ataupun suami mati, yang mana awak nak? Saya tanya ibu-ibu dululah sebelum saya cerita yang interview tu. Kalau ibu-ibu diberi pilihan sama ada nak dimatikan ibu dulu ataupun suami tu, mana ibu-ibu yang ibu cadangkan lah? Dulu yang mati lah suami dulu. Mati kita Apa, dulu. Mati isteri dulu Ustaz. Tak. Mati isteri dulu. Sejujurnya memang mati isteri dulu. Ya. Dalam hatinya. Kalaulah diberi pilihan sama ada ibu meninggal ataupun suami meninggal, biar siapa? Ibu dulu ke suami dulu? Isteri dulu. Isteri dulu, okey. Bonda Asnas kata isteri dulu. Okey, tapi Ibu ada kat sini. dulu. Ibu dulu. Okay. Baik, kalau ni ada sebab suami dulu tak? Okey. Ibu segala-galanya. Isteri dulu Ustaz. Ustaz, pengalaman Isteri isteri dulu, dulu Ustaz. okey. Baik, ibu tak nak. Lori sangat berikan. Okey. Baik, alright. Isteri saya jawab suami dulu. Ya, suami mati dulu. saya nak share yang saya tengok lah yang dia buat ni. Apa kita panggil survey biasa. dia buat betul, dia buat survey. Dia buat survey satu dunia ni. Memang bila ditanyakan kepada wanita kalau diberi pilihan suami meninggal ke ataupun isteri meninggal, kebanyakan bersetuju untuk suami meninggal. Dia kata biar suami mati dulu. Ini saya minta maaf, saya nak sebut ni survey. Lalu dia pun cakap pada seorang lelaki pula, kalau diberi pilihan kepada si suami pula, suami meninggal ke ataupun isteri dia meninggal, majoriti suami akan kata biar suami meninggal. Okay, ini majoriti. Saya tengok survey ni survey yang memang autentik lah. Kebanyakannya akan kata biar masing-masing suami akan korbankan diri. Ini sifat fitrah. Jadi saya pun fikir, kenapa isteri ni dia nak suami dia mati dulu? Okay. Dia bukan sebab isteri ni pentingkan diri, tidak. Tetapi sifat seorang ibu, betul. Ni yang saya tengok. Bonda Iman kata apa? Betul. Sifat wanita ni, dia akan rasa dia tak habis berjuang lagi. Dia tak habis berjuang lagi untuk keluarga dia. Jadi kalau ada pilihan, tak apalah suami meninggal dulu. Sebab dia ada perjuangan yang tak selesai, yang dia nak kena selesaikan. Ini sifat fitrah. Allah Ta'ala memang bagi sifat ni. Okay. Jangan pula suami dengar ni, oh dia nak mati, aku mati dulu. Kan? Sebab ibu-ibu akan fikir anak-anak lagi, nak itu, nak ini, itu memanglah. Sebab ibu akan fikir
Dia punya tugas tak selesai, perjuangan tak selesai, banyak benda nak kena buat. Kalau ada pilihan, biar suami mati dulu, biar saya hidup. Ustaz, kalau dah tua Ustaz, Itu lain, itu biar lain. itu isteri mati dulu Ustaz. Betul. Kalau ada tu lain lah. Cuma saya tengok tu interview yang muda-muda lah. Kemudian, bila tanya pada suami, kenapa suami nak mati dulu? Sebab suami ni fitrah dia sanggup korban apa sahaja untuk orang yang dia sayang. Nampak tak? Allah Ta'ala cipta manusia ni dengan fitrah yang paling sempurna. Tapi sayang, kita salah faham dan kita judge mengikut akal kita, tak judge mengikut apa yang Allah nak. Boleh faham Bila kita faham macam, suami sanggup korban apa saja untuk orang yang disayang. Mati dulu pun tak apa, saya mati dulu. Isteri pula, dia nak suami dia mati dulu. Sebab apa? Sebab dia nak selesaikan banyak lagi dia punya perjuangan-perjuangan dalam kehidupan. Okey, baik, selesailah tu. Okey, kita masuk ayat 21. Allah Ta'ala sebut pada ayat 21 ni, kata Allah, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan orang-orang yang menurut mereka, zurriyatuhum, daripada kalangan zuriat mereka, beriman, dengan keimanan. Okey, maksudnya orang-orang di dalam syurga nanti, dan juga zuriat-zuriat mereka yang ikuti mereka dengan keimanan akan bersama-sama dengan mereka. Lalu Allah kata apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan himpunkan zuriat mereka dengan mereka di dalam syurga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal-amal mereka. Baik, ayat 21 ni lah menjadi dalil kepada kita penghuni syurga akan berada di dalam syurga. Hari-harinya adalah seperti hari raya. Kerana apa? Kita akan berhimpun dengan seluruh zuriat-zuriat kita di dalam syurga yang sama. Saya bagi contoh macam ni ibu-ibu. Kita dah melalui hari raya kan? Kita yang mungkin ibu-ibu yang dah melalui kehilangan suami ataupun anak-anak yang mungkin belajar di luar negara dan sebagainya, kita akan rasa hari raya kita sangat-sangat hambar. Kita rasa macam tak sempurna. Kerana apa? Sebab saya beraya bersendirian, suami dah tak ada dah. Yang suami pula, saya beraya bersendirian sebab isteri tak ada dah. Saya beraya kali ni tak seronok dah sebab anak-anak tak cukup. Ada yang pergi raya rumah mentua, ada yang itu dan ini yang belajar di luar negara, kita tak rasa sempurna. Perasaan itu Allah tak izinkan kepada penghuni syurga. Allah nak penghuni syurga ni rasa betul-betul nikmat sehingga tahap Allah akan himpunkan mereka bersama dengan keluarga mereka di syurga yang sama. Okay, bukan syurga yang terasing, bukan terpecah, di syurga yang sama. Macam mana waktu kita duduk sama-sama tu? Kita beraya bersama-sama, walaupun rumah kampung tu, rumah lama tu macam tu je, tapi rasa gembira tu tak sama kan? Sebab kita berjumpa dengan semua orang. Kita akan berhimpun dengan semua adik-beradik kita, saudara mara kita, datuk nenek kita, mak ayah kita, semuanya berhimpun sama-sama. Perasaan tu tak sama dan Allah akan berikan kepada penghuni syurga hari-hari. Dan lebih nikmat lagi Allah kata apa? Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini para ulama tafsir kata apa? Bila Allah kata Allah tak akan mengurangi pahala sedikit pun amal-amal mereka, itu menunjukkan kepada kita semua penghuni syurga daripada kalangan zuriat. Contohlah, ayahnya masuk syurga, duduk syurga yang paling atas. Anak dia masuk syurga yang paling bawah, terpisahlah, walaupun duduk satu syurga terpisah. Ayat yang wa ma alatnahum min amalihim tu menunjukkan kepada kita penghuni syurga ni akan dihimpunkan dengan rahmah Allah. Sebab apa? Sebab Allah akan upgrade syurga anak yang bawah tu naik duduk bersama dengan ayah di syurga yang paling tertinggi. Allah upgrade kedudukan semua penghuni syurga untuk dia dapat satu je, untuk berhimpun bersama dengan ahli keluarga dia. Semua akan di-upgrade. Okay, semua orang akan di-upgrade pahala-pahala dia, kedudukan dalam syurga ni duduk syurga yang paling atas. Okay, jelas ibu-ibu? Ini Allah upgrade supaya kita dapat himpun sama-sama. Sampai bila? Tak ada sampai bila-bila. Dia selama-lamanya. Okay, selama-lamanya bersama-sama dengan ahli keluarga mereka. Kita duduk sama-sama di syurga yang sama-sama, buat nikmat sama-sama, segala-galanya akan bersama-sama. Okay. Dan pada ayat ini juga Allah tunjukkan sifat penghuni syurga dekat sini apa ibu-ibu? Tengok Ibu perhatikan betul-betul.
Ayat 21 ni Allah cerita penghuni syurga akan bersama dengan keluarga dia. Ayat-ayat sebelum ni saya katakan lagi, nikmat syurga itu adalah nikmat individu semua Allah dah penuhi. Nikmat kediaman, nikmat pasangan, nikmat bersosial, nikmat keperluan, nikmat perlindungan semua dia dapat. Apa yang kita boleh belajar ni tadabbur kita. Bila seseorang ni, ini kalau bayangkan bila seseorang dekat dunia ni, dia ada gaji besar, dia ada rumah besar, dia ada kenderaan besar, jawatan bagus, dia ada segala-galanya, pasangan hidup yang bagus, semualah. Selalunya orang ni jadi apa? Selalunya. Ibu-ibu. Selalunya dia jadi apa? Kalau seseorang tu dia dapat semua nikmat Megah. okay, dia dapat, Dia megah. dia rasa megah. Dan selalunya orang ni dia akan lupakan keluarga dia. Saya dah dapat apa saya nak kan? Semua kita dapat. Ibu kat kampung pun tak dihubungi, ibu di kampung pun tak diziarahi, kan adik-beradik pun tak boleh. Sebab apa? Saya dah hidup sempurna dah. Manusia akan mula rasa selfish. Ini sifat manusia. Kita yang tak ada duit ni memang tak rasa apa-apa pun. Tapi bila ada duit memang kita akan rasa macam tu. Sifat manusia. Jangan kata duit lah ibu-ibu. Jangan kata duit lah. Kita ada telefon je cukup dah. Ada telefon cucu panggil pun. Nek. Kejap nek tengah. Kita ada rasa selfish. Itu sifat kita. Okay. Ada berbajar dengan telefon kita. Anak itu tak pelik sangat. Kita rasa kita. Ni sifat ni bukan saya kata kita nak menyalahkan. Tidak. Ni memang sifat kita. Jadi Allah tunjukkan sifat penghuni syurga ni. Waktu dia dapat kemuncak nikmat. Semua nikmat dia ada. Nikmat kediaman dalam syurga dapat. Nikmat pasangan yang cantik-cantik. Nikmat makan minum yang sedap-sedap. Semua nikmat dia dapat. Apa dia buat? Dia tanya pada Allah, mana ahli keluarga saya? Mana mak saya? Mana ayah saya? Mana anak-anak saya? Mana pasangan-pasangan saya? Lalu Allah himpunkan alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Lalu barulah Allah himpunkan dia dengan ahli keluarga dia. Sebab dia nak apa yang dia dapat, dia nak mak ayah dia pun dapat. Apa yang dia dapat, dia nak pasangan dia pun dapat. Apa yang dia dapat, dia nak zuriat-zuriat dia pun dapat. Ini adalah sifat ahli syurga. Jadi kita belajar dekat sini, kita dapat belajar dekat sini, iaitu sifat penghuni syurga dekat dunia ni, dia tidak selfish. Dia tidak pentingkan diri sendiri. Okay? Alright, ini adalah pengajaran yang kita boleh tiru. Allah Ta'ala sebut ni supaya kita belajar sesuatu daripada penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak bawa satu hadis daripada Nabi SAW. Mungkin antara kita rasa macam, oh best lah macam ni kan. Saya susah-susah masuk syurga, duduk syurga paling atas. Anak saya masuk syurga, senang-senang je kumpul dengan saya. Contohlah kita fikir macam itulah. Sebab manusia kan ada sifat, saya susah kot, kenapa orang lain dapat senang? Sebab saya macam itulah. Sebenarnya semua kita berkongsi pahala yang sama. Saya bagi contoh ni Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa' darajat li'abdi salih. Kata Allah Subhanahu Wa, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat penghuni syurga dalam syurga. Allah akan angkat makam dia. Dia duduk di syurga paling atas. Lalu dia duduk dalam syurga, naik lagi syurga paling atas. Kemudian dia naik lagi syurga paling atas. Lalu penghuni syurga ni rasa hairan. Kenapa saya ni Allah naikkan kedudukan saya dalam syurga ni? Sampai dia kata apa? Fayaqulu, penghuni syurga tanya pada Allah. Ya Rabbi, wahai Allah, anili hadhi. Ni apa benda ni? Kenapa saya ni dinaikkan kedudukan saya dalam syurga makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Fayaqulu, kata Nabi SAW, Allah pun jawab. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bi istighfari waladika laka, kata Allah. Kamu dapat kedudukan yang makin lama makin tinggi dalam syurga ni adalah kerana istighfar anak kamu kepada kamu. Okay. Ada banyak pengajaran dalam hadis ni. Rupa-rupanya kita ni boleh membantu ibu bapa kita yang telah meninggal dunia untuk dapat tempat yang lebih baik di dalam syurga Allah adalah dengan istighfar kita kepada ibu bapa kita.
sentiasa doakan dia, sentiasa minta pengampunan dia. Ada yang nak tanya soalan ke? Ustaz nak tanya. Daripada Ustaz cerita sifat-sifat ahli syurga semua tu kan. Dia macam seolah-olah apa yang diri kita kat dunia ni, Allah lebih macam detailkan lebih dalam kat sana Ustaz eh. Macam Betul. bila Ustaz kata lelaki si fitrahnya penyayang, pelindung, dan perempuan lebih kepada suka pada nikmat. Maknanya sikap tu dah ada di dunia Ustaz eh. Tapi di syurga tu Allah perindahkan lagi lah. Ya Allah, takutnya. Macam takut pula bila macam pada nikmat tu, kalau kata di dunia ni suka pada nikmat dunia, ya Allah, kalau kata terlalai, maknanya takkan dapat rasa lah nikmat yang di syurga tu nanti Ustaz. Macam mana tipu daya dunia ni macam risau lah tiba-tiba, ya Allah. Okey. Kita ni memang asalnya daripada syurga lah kan. Memang sifat tu ada pada kita sebenarnya. Itu namanya fitrah. Okay. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala dia mendetailkan di dalam ayat-ayat Quran ni. Sebab Allah Taala ni dia nak bagi tahu nikmat-nikmat ni adalah nikmat yang kita boleh ukur sebenarnya. Nikmat yang boleh ukur. Maksudnya kalau Allah cerita nikmat-nikmat lain mungkin kita tak dapat bayangkan. Kita tak rasa nikmat. Tetapi bila Allah kata nikmatnya macam ni. Kamu dapat nikmat pasangan, kamu dapat nikmat kediaman, kamu ada rasa macam ni. Kita boleh rasa benda tu. Dan barulah kita faham, oh inilah nikmat sebenarnya. Inilah nikmat. Tapi kalau Allah cerita benda yang kita tak tahu, kita rasa macam jauh benda tu. Dan kita tak rasa termotivasi untuk usaha untuk capai benda yang Allah Ta'ala nak sebut ni. Jadi bila Allah sebut benda-benda nikmat-nikmat ni dan kita rasa sangat dekat. Dan kita tahu sebenarnya benda tu bukan terasing daripada kita. Dia adalah daripada fitrah kita sebenarnya. Dia daripada fitrah kita, daripada diri kita sebenarnya. Cuma kita yang kena nampak. Inilah namanya taufik dan hidayah tu. Barulah ilmu ni yang akan membantu kita untuk zahirkan apa yang perlu dan tinggalkan apa yang tidak perlu. Okay? Harap membantulah. Okay, baik. Alright. Dia banyak Assalamualaikum Ustaz. salam. Nak tanya istighfar untuk ibu bapa ni lagu mai. Asal pada yang kita Macam mana kena istighfar untuk untuk dia ibu bapa? saja. Kena niat Okey, untuk baik, saja untuk dia lah. Okay. Alright. Okay, nanti saya jawab benda. Okay. Baik. Okay. Macam mana istighfar untuk orang tua kita ni? Salah satunya yang doa yang masyhur lah. Doa yang diajarkan dalam Quran tu. Yang mana kita doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, sayangilah orang tuaku seperti mereka menyayangi ketika kecil. Yang kita selalu baca itu salah satunya. Yang lain-lain, setiap amal yang kita lakukan, setiap kali amal itu adalah kebaikan, amal itu akan menjadi saham kepada ibu bapa. Walaupun tanpa kita niatkan. Sebab itu bila kita tahu benda ni besar, maka kalau kita hari ini adalah ibu bapa, sentiasalah jadi teladan yang baik pada anak-anak kita. Dan sentiasalah berusaha untuk ajar yang baik-baik kepada anak-anak kita. Ajar Quran. Walaupun susah, tak apalah. Nanti anak kita beramal dengan Quran ni sampai dia tua, selagi itulah dia menjadi amal pada saya. Ajar anak ni bertanggungjawab. Nanti dia dah besar, dia dah berkahwin, jadi bertanggungjawab. Selagi mana dia bertanggungjawab, dia tetap akan jadi saham kepada saya. Apa-apa kebaikan, walaupun tak diniatkan, semua akan jadi kebaikan pada ibu bapa. Okey, apa yang saya nak sampaikan dekat sini? Seorang anak ni akan doakan pengampunan untuk ayah dia, ayah dan ibu dia akan naik kedudukan yang lebih tinggi. Apa-apa pengampunan, amal soleh ke, kebaikan ke, apa sahaja dia buat, ayah dan ibu dia akan dapat. Okey. Kita belajar sesuatu dekat sini. Tengok Tadi Allah Ta'ala kata semua anak-anak akan dihimpunkan bersama dengan keluarga dia, dengan ayah-ayah dia yang duduk di syurga yang paling atas. Jadi rupa-rupanya Nabi sebut dalam hadis pula, ayah ni duduk syurga yang paling atas adalah asbab doa daripada anak. Okay. Jadi bila anak tu masuk syurga, ayah duduk syurga yang paling atas. Automatik anak yang masuk syurga ni, kononnya syurga paling bawah, automatik juga dia akan di-upgrade duduk di syurga yang paling atas bersama dengan ibu bapa dia. Maksudnya apa? Apa yang kita buat, kita dapat balik. Cuma bezanya kita berkongsi dengan ahli keluarga kita. Sebab sifat penghuni syurga ni dia tidak selfish. Betul? Faham maksud saya? Anak ni nak jadi soleh sampai dia kenal agama, dia tahu nak beribadah, ini adalah pelaburan daripada ibu bapa dia.
Anak-anak ni adalah ROI kan, return on investment kita ni. Kita ajar dia, kita korban macam-macam sampailah anak ni besar, pandai mengaji, pandai membaca, bertanggungjawab, boleh beribadah, boleh doakan kita. Itu adalah pelaburan untuk ibu bapa. Okey. Jadi anak-anak tu pula bila dia membesar, dia doakan untuk kita. Dia belajar agama, dia doakan untuk ibu bapa dia. Nampak? Ayah dapat, ibu dapat. Siapa yang beramal semua dapat. Nampak? Inilah sebenarnya yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Penghuni syurga ni, dia beramal, dia akan dapat balik. Cuma bezanya kita akan dapat dan kita akan berkongsi dengan penghuni-penghuni syurga yang lain, iaitu daripada kalangan ahli keluarga kita. Okey? Jelas ke ibu-ibu? Boleh kan? Okey. Baik. Cumanya, okey kejap. Akan diintai kejap kan. Kemudian Allah kata apa? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu setiap manusia terikat dengan amal yang dia kerjakan. Yang ini Allah letak syarat. Tak semua zuriat kita ni boleh berhimpun dengan kita dalam syurga. Tak semua. Sebab syarat dia Allah guna perkataan rohin kat situ. Syarat dia apa? Syaratnya dekat situ adalah setiap manusia kena layak qualify masuk syurga dulu. Masing-masing kena ada tiket syurga dulu. Barulah cerita lepas tu, itu cerita lain dah. Itu adalah rahmat Allah. Allah akan upgrade kedudukan kita dalam syurga. Tapi syarat yang paling awal adalah semua kita kena ada tiket syurga. Mungkin ada kalangan kita akan tertanya, kalau macam tu anak saya ke zuriat saya ada dalam neraka, boleh tak dia masuk syurga sebab saya duduk syurga paling tinggi? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada tiket syurga dulu. Sebab itu adalah tanggungjawab individu. Kita kena pastikan kita qualify masuk syurga dulu, lepas tu cerita lain dah. Okay? Jelas? Okay. Itulah yang Allah Ta'ala tetapkan. Baik. Saya rasa saya nak bawa ayat ni, lepas cerita ayat ni, banyak lagi cerita yang menarik, tapi kita akan masuk minggu depan lah. Kita pun dah 9 suku kan. Saya akan masuk minggu depan sebab kita nampak ayat 21 ni baru bertemu dulu hari raya ni. Lepas mereka bertemu, apa yang mereka buat? Yang ini lebih menarik untuk kita bincang selepas ini. Okay, insyaAllah. Okay, saya buka dulu soalan untuk Kandi Intan. Apa dia soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar suara? Saya dengar. Saya didengar ataupun terbaca, saya tak ingat mana satu, yang dalam syurga disediakan bidadari sebab dekat syurga kurang perempuan. Kerana perempuan dah masuk banyak di neraka. Okey. Itu je soalannya. Itu je rumah, penat angkat tangan. Okey, baik. Sebenarnya tidak ada istilah wanita ni ramai di neraka, kemudian tidak ramai di syurga maka ada bidadari. Tidak. Salah. Sangat salah. Okey, agama kita tak macam tu. Kita sebenarnya kena tahu dalam hadis Nabi yang Nabi sebut wanita ni ramai di neraka, tidak di dalam syurga. Ada dua perkara Nabi sebut dalam hadis tu. Pertama, yang bertanya Nabi waktu itu adalah wanita. Yang bertanya pada Nabi itu adalah wanita. Wanita yang tanya pada Nabi. Audiens Nabi waktu itu adalah wanita. Jadi Nabi sebut satu benda yang sangat dekat dengan audiens dia. Contohlah, saya tengah cerita dengan ibu-ibu. Semua pendengar saya ni adalah ibu-ibu. Sudah tentulah. Saya punya contoh-contoh, saya punya pendekatan adalah dekat dengan ibu-ibu. Dan dia bukan pendekatan yang dekat dengan ayah-ayah kan, sebab audiens dia. Jadi bila yang bertanya tu adalah wanita, maka Nabi jawablah, aku nampak yang paling ramai di neraka tu adalah wanita. Okey, itu Nabi sebut. Itu tak bermakna ramai dekat neraka kurang di syurga, tak bermakna. Sebab Nabi nak memberikan sedikit amaran kepada wanita ni. Yang kedua Nabi sebut, kenapa dia masuk neraka? Kalau baca hadis panjang, kita akan nampak Nabi akan sebut kenapa dia masuk ke neraka. Sebab Nabi sebut kebanyakan wanita ni ke neraka adalah kerana mereka saya lupa matan dia. Tapi lebih kurang dia ada masalah hubungan dengan suami dia. Okey, ada masalah hubungan dengan suami dia. Maksudnya menderhaka. Dia menderhaka kepada suami dia. Okey, Nabi sebut macam tu. Sebab dia derhaka kepada suami dia. Sebab sebenarnya nak macam ni mudah. Hadis-hadis ni untuk mengajarkan kepada kita, lelaki ni dia kena bertanggungjawab.
saya minta maaf saya sebut kan, secara psikologi. Saya sangat suka benda-benda psikologi ni. Secara fitrah, wanita ni bila macam mak-mak kita dulu di kampung kan, bila dia bergantung 100% pada suami dia, ibu-ibu ni automatik dia akan jadi sangat-sangat taat. Itu adalah fitrah. Okay, dia akan jadi sangat-sangat taat, dia akan sangat-sangat penyayang. Tetapi bila lelaki ni dia tak bertanggungjawab dan wanita lebih dominan daripada lelaki, automatik benda tu akan lari. Wanita akan jadi lebih besar, wanita akan jadi lebih, ini sifat mungkin tak berlaku pada ibu-ibu lah, tapi secara psikologi macam tu. Wanita ni akan rasa dominan, semua orang berpaut pada dia, semua orang. Sebab itu dalam ilmu psikologi dia ada istilah NPD, iaitu narcissist personal, ni kan dia ada istilah narcissist kat situ ada NPD, satu penyakit ni dia dominan kepada wanita, NPD Okey, jadi dia wanita ni akan, dia mula tak nak dengar, dia mula rasa itu, rasa ni, itu biasa. Okey. Jadinya lelaki kena belajar untuk bertanggungjawab. Dia kena rasa bertanggungjawab. Walaupun isterinya gaji besar secara kelulusannya, suami kena tunjukkan dia sangat-sangat bertanggungjawab. Tak apalah, belanja rumah biar saya yang keluarkan supaya isteri tu ada rasa kebergantungan dan dia berpaut kepada wanita. Okey. Jadinya hadis ni menunjukkan kepada kita bukan dalam syurga tu wanita tak ramai maka ada bidadari, tidak. Tapi hanya kerana audiens Nabi tu adalah wanita. Dalam hadis yang lain Nabi tunjukkan wanita paling mudah masuk syurga. Sebab Nabi sebut wanita kalau dia jaga 4 perkara dia akan masuk syurga mana-mana pintu yang dia nak. Apa dia? Pertama, dia dirikan salat. Yang kedua, dia jaga ibadah, dia berpuasa. Yang ketiga, dia taat pada perintah suaminya. Dan yang keempat, dia jaga kehormatan diri dia. Sebab wanita-wanita yang buat 4 perkara ni, masuklah pintu syurga mana-mana yang dia nak. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain pula, Nabi tunjukkan keutamaan wanita. Wanita ni kalau dia adalah anak, Nabi sebut dalam satu hadis, kalau seorang lelaki ada seorang anak wanita, ada 3 orang anak perempuan atau 2 anak perempuan atau seorang anak perempuan, lelaki itu atau si ayah itu adalah ahli syurga. Nabi sebut dalam hadis. Maksudnya wanita ni dia ketika masa dia jadi anak, dia adalah jalan mudah untuk si ayah masuk syurga. Waktu wanita ni menjadi isteri, dia menyempurnakan separuh iman kepada suami dia. Dan bila wanita ni dia menjadi ibu, dia menjadi syurga kepada anak-anak dia. Punyalah mulia kedudukan wanita ni. Tak ada istilah wanita ramai di neraka, tidak di syurga. Okey? Baik, wallahu a'lam. Okey, betul. Puan Aminah, memang lelaki dalam hadis ini sebenarnya lelaki untuk diajar untuk sangat-sangat kena bertanggungjawab. Ini lelaki kena usaha. Okey, supaya kita dihormati. Saya pernah sebut dulu kan. Paling mudah setiap suami ni dia kena bangun paling awal daripada ahli keluarga dia. Lebih awal daripada isteri dia. Tapi kalau awal dia pagi dia ni, isteri yang kejutkan suami, ini masalah lah, something wrong lah. Sebab macam mana kamu nak memimpin diri kamu pun kamu tak boleh pimpin. Pagi-pagi pun kamu yang kena kejut dengan isteri pula. Sepatutnya kamu kena bangun awal, kamu kejut isteri kamu. Barulah ada penghormatan ahli keluarga tu kepada si ayah ataupun si suami. Okey, wallahualam, saya serahkan kepada Bonda Mira, Kekanda Mira lah, silakan. Baik, alhamdulillah. Rasa macam tak cukup masa lah Ustaz. Kereta sekejap je masa. Allahu Akbar, alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak Ustaz atas kongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Ada banyak pengajaran dan dalam hadis ni banyak nikmat yang Allah bagi dan sediakan untuk kita lah di syurga. Jadi dia bagi motivasi jugalah untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Izinkan saya buat hebahan sikit Ustaz. Boleh, Kuliah silakan. hari ini
5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke Alam Barzah. Dan pada pukul 8.15 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yang Ma'arif Datuk Abbas bin Nordin. Hari ini dengan syarah matan Al-Barahin. InsyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemma Nur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.